Dan saya nak komen tentang bagaimana Madani alih agihkan ghanimah. Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak cerita pasal ada beberapa orang dok buat tulisan, dok buatlah video kan. Dok buat video itu, dia dok kata Anwar ni, Anwar Ibrahim dia dah jadi Perdana Menteri. Ini apa, awak janji-janji dah langsung dia tak laksanakan. Dia buat tak tahu tentang janji-janji dia terhadap rakyat. Tengok ni, janji hari tu minyak nak turun, janji hari tu nak hapuskan itu, nak hapuskan ini. Padahal Anwar dah naik jadi PM, minyak tak turun pun. Ini kan mana PTPTN lah, itulah, inilah, mana janji-janji Anwar. Faham? Anwar naik menjadi Perdana Menteri dan kalau boleh, orang-orang yang berfikiran macam tu, yang kononnya berpengetahuan macam tu, tolong semak balik, tolong ambil tahu balik. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri adakah di bawah betul-betul undi ataupun kekuatan Pakatan Harapan? Sekarang ni Anwar, puncak Anwar dapat jadi kerajaan, dapat jadi Perdana Menteri sebabkan siapa dia? Satu lagi, disebabkan siapa? Adakah Pakatan Harapan menang majoriti 112 kursi ataupun hari ini ada 151 atau 152 orang yang menyokong Anwar di bawah Pakatan Harapan sahaja? No. Sekarang ni di dalam kerajaan hari ni ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada GPS, ada JRS dan ada lagi beberapa parti. Ada 18 parti di dalam kerajaan hari ini dan juga menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Awak berlaku macam tu. So bila parti-parti hari itu selepas pilihan raya hari itu dok tak dapat simple majority, so nak buat macam mana? Terpaksa bergabung. Apabila terpaksa bergabung, jadi manifesto yang daripada Pakatan Harapan kita tak boleh pakai, manifesto daripada Barisan Nasional dan juga GPS tak boleh pakai. So terpaksalah kita bergabung bersama-sama. Okey, satu bab kita letak tepi sah. Okey, Pakatan Harapan pilihan raya yang ke-15. Apakah janji-janji Pakatan Harapan? Apa dia janji-janji Pakatan Harapan? Dan patah balik ke PRU yang ke-14. Apakah janji-janji? Janji tu untuk 5 tahun. Dan yang mereka duk ungkit balik tu, janji yang 2008 tu. 2008 sebelum Anwar Ibrahim masuk penjara. Dia duk kata dulu Anwar janji itu, janji hari ni saya jadi Perdana Menteri, malam minyak turun. Adakah waktu 2008 tu Anwar jadi Perdana Menteri? Manifesto yang dibentangkan, yang diwar-warkan, yang dihebohkan, itu untuk, adakah manifesto setiap pilihan raya tu untuk 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Jadi, kita comeback kepada pilihan raya yang ke-14. Naik Mahathir sebagai Perdana Menteri. Cuba hampa flashback balik. Sebelum Pakatan Harapan 140 naik menjadi kerajaan, macam mana harga minyak? Setiap hari Khamis tu, ataupun Rabu malam Khamis, kita duk kena pergi beratang dekat stesen minyak untuk nak isi minyak. Sebab sehari pukul 12 minyak naik. Bila itu zaman Najib. Bila naik Pakatan Harapan, apa yang berlaku pula? Terus dengan formula Rafizi Ramli dikekalkan sehingga hari ini. Pasal apa boleh kekal? Macam mana langsung minyak tak naik, tak turun, sebab apa? Itulah usaha-usaha Pakatan Harapan, itulah usaha-usaha yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Kita nak bagi minyak murah pun kita perlu refer kepada kadar minyak dunia. Dan selalu Anwar Ibrahim cakap, kita perlu refer di antara Brunei dan juga Arab Saudi. Banyakkan Anwar Ibrahim berucap soal perbandingan antara Arab Saudi dengan Malaysia. Brunei jarang sangatlah dia bandingkan. So sekarang ni Arab Saudi lebih tinggi daripada kita. 1 liter dia lebih mahal daripada kita. Kita sekarang 1 liter RM2.05. Jadi disebabkan Pakatan Harapan naik waktu 22 bulan hari tu, minyak daripada bermulanya Pakatan Harapan RM2.05 sampai hari ni, minyak naik semahal-mahal tara mana pun tetap RM2.05.
memang tak pernah lah minyak dunia ni murah daripada RM2.50. So kerajaan duk bagi subsidi ni puluhan bilion setahun. Bukan sikit-sikit, puluhan bilion setahun kerajaan bagi. Tapi tu pun hampa duk maksud Anwar tak tuntut, Anwar tak janji, Anwar duk tak tunaikan janji apa semua. Itu janji bila punya 2008. Tapi tak apalah. Aku nak bawa dengan hampa bersama-sama. Jom kita dengar penjelasan Iswadi Moni. Dia akan ceritakan soal ni manifesto dan dia balas hujah kepada seorang penulis ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Baik, ni satu cerita artikel yang menarik oleh Andrew Ong berkenaan dengan setahun selepas kerajaan Madani, dan saya nak komen tentang Andrew Ong. Anwar Ibrahim, bagaimana Madani alih agihkan ghanimah? Anwar Ibrahim telah lama berkempen untuk perubahan sebelum menjadi Perdana Menteri lagi. Namun ada perkara yang dia tidak bersedia untuk melaksanakan perubahan terlalu drastik. Pelantikan politik dalam JLC dan agensi berkaitan kerajaan. Pakatan Harapan tidak berjanji untuk mengubah amalan itu dalam manifesto 2022 walaupun berjanji membuat demikian dalam manifesto 2018 ketika di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Daripada 442 jabatan kerajaan, agensi dan JLC ini tersenarai di bawah perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan. Ahli politik daripada gabungan pemerintahan umum memegang sekurang-kurangnya 61 jawatan lembaga pengarah. Artikel ini akan meneliti pelantikan yang tidak dipegang oleh Menteri Kabinet atau Ketua Menteri atau Menteri Besar kerana setengah entiti memerlukan mereka mempengerusikan lembaga itu. Maklumat mengenai pelantikan ahli lembaga pengarah diperoleh dari sumber terbuka 22 November dan secara tidak sengaja boleh mencicirkan pelantikan rasmi yang tidak diumum. Pada 2020, pelantikan Muhyiddin Yassin menyaksikan sekurang-kurang 29 ahli parlimen menyokong kerajaan mengambil jawatan JLC atau lembaga pengarah. Ini setelah dakwaan scheme of things yang direka untuk menggalakkan kesetiaan di kalangan ahli parlimen. Okey. Sebaliknya, pentadbiran Anwar mempunyai sekurang-kurangnya 19 ahli parlimen parti pemerintah yang mendapat jawatan dalam lembaga pengarah. Anehnya, bahagian terbesar pelantikan menjadi milik UMNO, diikuti PKR dan Amanah 12, 17 dan 15. Pelantikan ini tidak termasuk jawatan JLC atau jawatan agensi yang dipegang oleh Menteri Kabinet. UMNO terlalu banyak diwakili kerana bahagian mereka daripada 61 jawatan bersamaan 27.8% walaupun hanya menumbang 17% kerusi di parlimen. Semua pelantikan daripada UMNO melibatkan sekutu, ahli parlimen Parti Sulong dan sebagainya. Saya tak baca detail Pelantikan Sabri pada Jun melanggar manifesto 2018 PH. Dalam manifesto tersebut terdapat bab berkaitan komitmen terhadap peneroka Felda yang menjanjikan anggota lembaga pengarahnya bukan daripada golongan parti politik. Sistem pentadbiran Felda akan dirombak agar suara peneroka dapat didengar secara rasmi. Manifesto 2022 bagaimanapun tidak menyentuh berkaitan Felda. Baik. The rest baik, saya ulas beginilah untuk makluman Andrew dan juga yang lain to be fair. Pertama sekali, artikel itu sendiri pun menyebut bahawa tidak ada manifesto di dalam Pakatan Harapan 2022 menyentuh dalam pilihan raya yang lepas, menyentuh mengenai persoalan tidak akan memberikan jawatan kepada ahli politik di dalam JLC. Manifesto itu berlaku pada 2018. Nah, bila kita bercerita soal manifesto, sebagaimana juga orang bertanya, bagaimana harga minyak turun RM1.50? Itu manifesto tahun 2008. Now, how far back should we go untuk kita nak tagih promise? How far back should we go? Now, tuan-tuan, sebagaimana dalam kontrak, apabila kita menawarkan sesuatu dalam satu tempoh masa, adakah soalan pertama kita, adakah manifesto itu bila kita keluarkan manifesto, dia adalah manifesto untuk selama-lamanya? Itu soalan kita yang pertama. Adakah bila kita keluarkan satu manifesto, katakan manifesto tahun 1997, 1999, 2004, 2008, 2013, adakah manifesto itu semua kita patut kumpul dan jadikan satu manifesto yang mana kita boleh laksanakan selama-lamanya? Saya bukan macam Mahathir kata manifesto bukan kitab suci, which is true. Manifesto memang bukan kitab suci. Tetapi bukan bermakna manifesto tidak wajib dilaksanakan. Saya jawab yang itu dulu. Adakah manifesto wajib dilaksanakan? Dia bukan kontrak. Dia adalah satu apa orang kata janji, bukanlah janji tapi satu manifesto, satu yang kita manifest kalau kita berkuasa. Bukan janji yang boleh yang kalau dalam kontrak kita boleh bind by kontrak pun bukan. Tetapi kita kena faham juga manifesto itu ada tempoh masa. Satu manifesto bila dikeluarkan tempoh masanya adalah 5 tahun sewaktu memerintah. So manifesto itu dia ada kontrak masa dan dia ada kontrak dilaksanakan.
So contohnya, bila 2018, contoh kita ambil 2008 dan 2013, bila Pakatan Rakyat pada waktu itu menawarkan satu-satu manifesto. Dia menawarkan satu-satu manifesto. Manifesto itu untuk sampai bila? Dan untuk apa? Manifesto itu ditawarkan kalau sekiranya kami menang. So, klausa dia kalau sekiranya kami menang. Maka kami menawarkan manifesto 2013 ini untuk pada tempoh kami menang pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2018. Tempoh tersebut. Nah, persoalan dia, bolehkah 2013 Pakatan Rakyat pada waktu itu tak menang. So, bila mereka tak menang, boleh tak kita menuntut manifesto tersebut pada tahun ataupun pada pilihan raya yang seterusnya apabila mereka menang? So, jawapan mudahnya tak boleh. Mana-mana kontrak pun kalau kita faham, kalau kita kata tempohnya adalah untuk ini dan untuk waktu ini, kita tak boleh tuntut manifesto itu setelah itu. Kalau nak tuntut, bagi mereka menang. Sebenarnya saya faham kalau mereka nak menuntut ni bukan orang yang sokong Pakatan Harapan pun. Mereka cuma nak gali. Saya bagi contoh, tuan-tuan. PAS pernah bermanifesto mengatakan akan menghapuskan PTPTN. PAS pernah bermanifesto akan menurunkan harga minyak kalau mereka memerintah. Kedua-duanya tidak berlaku pada tahun 2020 sewaktu mereka memerintah. Dan alasan mereka sama, iaitu kami tidak berkuasa dan itu bukan manifesto kami. Which is true. Kita terima. Jadi, balik kepada cerita 2022. Bila Andrew tadi menulis, dia kata itu manifesto 2018. Manifesto 2018 adalah untuk pilihan raya 2018. Di mana pada masa itu gabungan kita adalah antara lain dengan Bersatu. Kita bergabung dengan Bersatu. So itu adalah Kerajaan Pakatan Harapan 2018 untuk manifesto 2018 sekiranya mereka berkuasa. Namun tak boleh tunaikan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kerajaan tumbang. Okay. Bila masuk 2022, kita datang dengan manifesto baru untuk tahun baru 2022. Nah, persoalan lagi. Pertama, tak ada pun menyebut JLC, tidak ada lantikan dan sebagainya, tidak ada. Jadi tidak bolehlah kita nak tuntut manifesto 2018. Dan yang kedua, 2022, Kerajaan Pakatan Harapan tak menang. Ini adalah kerajaan gabungan. So, bila ada orang kata, sedangkan kamu menyebut di dalam manifesto kamu, kita kata manifesto ini untuk Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini kerajaan mana ni? Ini semua alasan kamu saja. Alasan kami, kalau kamu saman di dalam mahkamah, boleh tak kamu menang? Soalan saya, kalau kamu saman manifesto itu dalam mahkamah, katalah manifesto itu binding dan promise. Kamu saman. Boleh tak kamu menang? Jawapannya tak boleh. Sebab kerajaan ini bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan ini kerajaan madani, gabungan di antara Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain untuk membentuk satu kerajaan. So dia bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Dia memang diketuai atau bukan diketuai tetapi di-lead by, ialah diketuai oleh Pakatan Harapan. Tetapi dia bukan 100% Kerajaan Pakatan Harapan. So kalau kita nak manifesto yang seterusnya pada PRU ke-16 nanti, kita tunggu dan menangkanlah Pakatan Harapan pada waktu itu. So pada waktu itu, kalau mereka menang secara tuntas bagaimana 2018, manifesto tersebut adalah sesuatu yang kita boleh tuntut ke atas mereka. Nah, tuan-tuan, dalam pada kita nak kata kamu tidak adil, kamu adil ke? Saya tanya. Dalam kamu menuduh kita ni, kamu tidak adil, ini manifesto kamu. Soalan saya, adakah kamu adil? Pertama, kamu tak undi kami pun. Okey, katalah kamu mengundi sekalipun. Nah, adakah kamu adil dengan manifesto tersebut sedangkan kamu tidak memenangkan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan secara single party? Tidak ada parti yang jadi single party dalam kerajaan ini. Even Pakatan Harapan. Salahnya pada siapa? Pada Pakatan Harapan atau pada rakyat yang kononnya menuntut tetapi tak nak memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan? Simple. So berbalik kepada itu, saya kata, ni bukan saya cakap, ini adalah satu tulisan PhD, salah seorang kawan saya daripada Jerman. Dia kata apabila pengundi itu keluar mengundi dalam mengundi satu-satu parti, apabila parti yang dia undi itu setelah mereka menang kerajaan salah dalam membuat polisi dan sebagainya, adakah itu salah parti atau adakah itu salah pengundi? So konklusi PhD dia kata itu salah pengundi. Kenapa? Sebab kalau kita kesalahkan parti, dan sepatutnya kita tidak ada pilihan raya di mana pengundi mengundi. Itu memberi kuasa kepada pengundi. Nah, kalau kita faham makna ini, jadi kita memberi kuasa kita sebagai pengundi, the next pilihan raya, kita jangan pilih dia lagi.
Kita pilih orang lain. Jadi itulah yang akan melahirkan pengundi yang cerdik. Kita berpegang bukan kepada apa parti kita. Parti kita buat salah pun kita tetap sokong. Parti kita buat betul memang kita kena sokong lah. Sepatutnya kita kena lihat dalam kadar tersebut. Salah, kita kata salah. Betul, kita kata betul. Dan kalau salah, next pilihan raya untuk pengundi, macam untuk kami ahli parti ni lain lah. Tapi untuk pengundi, oh yang ni dah dia tak buat macam ni, so next pilihan raya kami takkan undi dia. So itulah sebenarnya yang kena ada pada mentaliti pengundi. Tak kisah anda tua ke anda muda, pada mentaliti pengundi, kalau itu ada dalam mentaliti kita dan kita faham bahawa sebenarnya yang turun mengundi dan memilih pilihan raya itu, yang memilih pengundi itu memilih ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu bukan dia yang akan, dia akan menentukan polisi, tetapi yang salahnya bukan setakat dia. Accountability, kesalahan untuk kita memilih itu juga pada kita. Pada kita yang memilih. So kalau sekiranya tidak berlaku demikian, pengundi juga kena bertanggungjawab supaya kita ada rasa responsibility. Bila kita membuat pilihan di petak, di kotak undi nanti, kita ada rasa conscious, kita ada rasa kesedaran. Kalau aku salah pilih, maka ini akibat-akibatnya. Benda tersebut kita kena sedar dan kena tahu. Setuju atau tidak dengan saya, terpulang. Dan inilah yang kita kena faham dalam amalan demokrasi di negara kita dan juga di dunia, bahawa pilihan untuk pilihan raya itu di tangan kita. Habis kat situ. Alhamdulillah, geng, kita dah dengar apa penjelasan daripada Iswadi berkaitan manifesto. Manifesto tu itu yang 2008, takkan nak pakai waktu 2022. Yang dulu-dulu lah, waktu pilihan raya, kita nak hadapi pilihan raya. Setiap pilihan raya, kita ada janji-janji kita. Tak kiralah janji untuk pilihan raya negeri, ataupun pilihan raya umum, ataupun pilihan raya kecil dekat satu-satunya parlimen. Of course lah, calon ni pun dia akan sertakan janji-janji dia. Dah, kawan tak jadi. Sewaktu janji tu dikeluarkan, dia tak jadi Perdana Menteri. Apa dia boleh buat? So, nak buat satu-satu janji untuk contoh macam 2008, dia tahu tahap kewangan, tahap cukai, tahap hutang, semua dia tahu. Sebab tu dia berani janji macam tu. Sekarang, 2022, kiralah tengok hutang negara ni berapa teruk. Siapa yang buat bagi jadi naik 1.5 trilion tu? Najib tumbang, Najib turun, jatuh sebagai Perdana Menteri. Hutang negara baru ada 680 bilion. Nek Mahathir, hutang dah jadi 800 bilion. Nek Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri di bawah pemerintahan Perikatan Nasional, naik tiba-tiba 1.5 trilion. Anwar naik menjadi Perdana Menteri, 1.5 trilion. Alhamdulillah. Langsung, sekarang ni di bawah pemerintahan Anwar dah cukup setahun, tidak melebihi lagi. And Anwar tak buat hutang, sekarang ni hutang negara kita duduk di tahap 1.5 trilion. Kerajaan perlu bayar 20 ke 30 bilion untuk bayar bunga saja di sebalik hutang-hutang yang dah dibuat oleh pemerintahan sebelum ni. Sebab tu, kita nak bagi apa-apa, kita perlu refer lah. Kerajaan punya komitmen nak bayar gaji penjawat awam, pengurusan ataupun apa-apa je untuk jalan raya lah, pendapatan rakyat. Satu lagi, kita kena refer pendapatan kerajaan. Kita perlu refer pula berapa cukai-cukai yang kerajaan terima, berapa, macam-macam kita kena refer. So, duit lebihan tu lah, barulah kita boleh selesaikan untuk rakyat-rakyat. Tapi cuba hampa tengok untuk tahun ni saja kan, Anwar Ibrahim, untuk ni 1 tahun Anwar menjadi Perdana Menteri. Kan? Dah berapa bilion Anwar laburkan untuk rakyat. 1 bilion lebih untuk perbaiki tandas, kemudahan untuk rakyat. Kemudahan untuk rakyat kan, bukan untuk orang lain, untuk anak-anak kita dekat sekolah juga. Dan repair jalan raya, tiba-tiba jalan Gerik Jeli nak pergi ke Kelantan tu, betapa teruknya aku lalu dulu. Alhamdulillah, sekarang jalan dah di repair, ada lampu-lampu jalan. Kemudahan dekat Sabah dan juga Sarawak, Anwar pun keluarkan peruntukan bagi dekat kontraktor supaya buat jalan-jalan ni bagi elok. Kalau hampa ingat hari tu, yang di Pertuan Agong ada pi merantau kat belah Sabah dan juga Sarawak. Yang di Pertuan Agong pun dengar rungutan-rungutan daripada rakyat-rakyat Sabah Sarawak. Dan yang di Pertuan Agong terima surat-surat tu dan serah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Sekarang sikit demi sikit dah selesai.
masalah-masalah di negeri-negeri, masalah banjir, masalah itu, masalah ini. Inilah yang boleh buat dan kejayaan yang kerajaan boleh buat apabila tak ada salah guna kuasa, tak ada sakau, tak ada rasuah, tak ada sistem yang komisen, tak ada sistem Alibaba. So kerajaan dapat jimat duit yang sangat-sangat banyak. Tu tembatan banjir yang berbilion tu, tembatan banjir yang dibuat di Kelantan, di Terengganu, dekat Kedah kan. Bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jimat hampir 2 bilion. Bayangkan 2 bilion tu 2,000 juta ringgit dapat jimat kan. Dan bila jimat itulah kerajaan boleh ambil duit tu pi buat benda lain. Dan yang mana sepatutnya bayar cukai pi macam pi cari orang-orang yang sepatutnya bayar cukai dan dapat bagi kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Bayangkan 3,000 lebih setahun kerajaan mampu bagi, yang mana B40 boleh dapat sampai 3,000 ringgit. Kerajaan dulu pun mereka tak mampu bagi. Tapi disebabkan kerajaan pandai berjimat, pandai amanah, tabligh, fatanah, bijak mengurus negara, insya-Allah memang tak ada masalah apa-apa. So, janganlah jadi walaun sangat janji yang dulu-dulu. Ni janji yang hari ni. Tata kelola ni penting. Hapuskan rasuah. Jadi perlu keluar daripada dunia-dunia sakau ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita harapkan kerajaan dapat urus negara dengan baik. Dapat selesaikan hutang. InsyaAllah hutang negara dah turun sangat rendah, barulah waktu tu kerajaan ada pendapatan duit yang lebih dan insyaAllah dapat bagi kepada rakyat. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat untuk Assalamualaikum.